Baik, insya-Allah kita boleh kita mulakan insya-Allah sambungan kepada kita punya kuliah malam semalam dalam kitab Badrul Ma'un, syarah pula, dia adalah kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar dalam menceritakan tentang kelebihan wabak taun. So kalau kita simpulkan sikit apa yang telah kita explainkan semalam, kalau kita ingat lagi semalam kita ada cerita pasal pertama sekali definisi ta'un, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang kelebihan-kelebihan ta'un, dan kita dah bincangkan bahawa ta'un ni satu wabak pandemik yang sangat ditakuti pada zaman tersebut, yang mana Nabi SAW telah beritahu tentang kelebihan keutamaan dia. Sebagai contoh, mereka yang terbunuh ataupun ditimpa dengan ta'un ini, mereka akan mendapat pahala mati syahid. Dan kelebihan ta'un ni pula, dia lebih daripada syahid-syahid yang lain. Kita dah bincangkan semalam, kalau syahid tu ada banyak level, ada yang meninggal kerana bersalin, meninggal kerana terbakar, meninggal kerana tenggelam. Jadi ta'un ni walaupun dia bukannya syahid yang kita kata syahid akbar macam fisabilillah, tetapi dia mencapai satu pahala yang hampir sama tinggi kalau kita kata yang berkongsi banyak fadilat-fadilat syahid fisabilillah. Yang itu kita dah bincangkan semalam. Dan antara intipati yang telah kita bincangkan semalam juga, iaitu ta'un yang ada di dalam hadis Nabi SAW ataupun yang menimpa ramai para sahabat Nabi ataupun ulama-ulama silam yang menceritakan tentang wabak ta'un ni, dia berlainan dengan kefahaman ta'un kolera yang hari ni kita faham istilah tu. Kita dah bincangkan wabak kolera ni dia lebih kepada hygiene persekitaran yang kotor, air yang kotor, yang menyebabkan dia pesakit dia sakit-sakit perut, muntah, cerit-berit, dan kalau tahap yang kronik dia mungkin boleh efek pada buah pinggang, peredaran darah yang menyebabkan kematian. Tapi macam yang saya dah cerita semalam, untuk bagi siapa yang mungkin baru sempat mengikuti hari ini, bila saya baca pasal hadis-hadis, kisah-kisah sejarah-sejarah ni, kita tengok wabak ta'un yang diceritakan, kalimah ta'un yang digunakan dalam hadis dan dalam sejarah Islam ni, dia lebih dahsyat daripada ta'un yang ada sekarang. Dia punya jangkitannya menyebab efek bukan dalam, tapi dia efek sampai dalam dan luar. Dia efek kepada dalam, dia efek sampai ke kulit-kulit, dia ada unsur ketumbuhan, dia ada unsur luka-luka darah yang dahsyat. Dia boleh menyebabkan pesakit dia tu mati dalam masa yang sangat pantas. Dan Alhamdulillah, saya pun baca komen-komen apa yang ditulis semalam, dan saya berbesar hati kerana ada daripada kalangan yang menonton semalam juga daripada kalangan doktor-doktor perubatan. Itu yang saya mengharapkan sebenarnya, sebab mereka boleh berkongsikan maklumat-maklumat yang kita boleh integrasikan ilmu-ilmu Islam bersama dengan ilmu-ilmu sains moden ni. Dan mereka juga bila semalam saya tanya tentang, saya nak tahu tentang apa wabak ni, wabak yang ada simptom-simptom ni, dan mereka mengatakan simptom ini lebih mirip kepada penyakit bubonic plague, iaitu yang satu penyakit yang terhasil daripada satu bakteria, Yersinia pestis, satu bakteria yang menyerang manusia dan mengakibatkan wabak yang begitu dahsyat, yang boleh dikatakan dalam sejarah manusia ni, yang diketahui ni antara wabak yang paling dahsyat sekali menimpa manusia, iaitu pernah berlaku pada abad ke-14 dulu, wabak Black Death, iaitu yang dipanggil Black Death. Wabak ke-14 yang dia kata sampai ke abad ke-18 pun, masa tu Eropah mengalami populasi penurunan yang amat ketara, sampai terbunuhnya lebih daripada 75 juta warga Eropah pada masa itu. Bukan 75,000, 75 juta. Dan kerana wabak Black Death yang telah menerpa, ini ada, kita boleh cari maklumat-maklumat dia sampai efek seluruh dunia, yang makan sampai ke 200 juta manusia mati pada ketika itu. Dan bila melihat dan membaca balik
simptom-simptom ini, saya boleh simpulkan inilah yang mirip dengan penyakit taun yang diceritakan oleh para ulama silam dulu ataupun yang diceritakan dalam sejarah dulu. Jadi taun yang kita pakai sekarang ini berbeza dengan taun pada zaman dulu. Taun pada zaman dulu, taun yang begitu mengerikan. Dia akan, kalau kita baca pewabak bubonic plague ni, dia sampai kita akan tengok dia akan bengkak kulit-kulit ni, dan boleh sampai ke tahap bengkak dia tu boleh tumbuh-tumbuh tu, bengkak bulat-bulat tu sampai sebesar biji apple, dan daripada situ boleh dia akan kehitam-hitaman. Dan ini juga ada disebutkan oleh Ibn Hajar juga, yang mana bila sampai ke tahap sampai dah kulit tu menjadi hitam, masa tu tak boleh diselamatkan lah, kebiasaannya memang mati. Dia ada level boleh masa tu kuning, dia ada level merah, tapi kebiasaannya 2/3 daripada pesakit ni akan mati, dan dalam masa yang begitu cepat sekali. Jadi ini satu wabak yang begitu dahsyat menimpa ketika abad ke-14 dulu, yang mana ada yang kata dia datang daripada tikus, ada yang kata dia datang daripada mayat, ada macam-macam. Tapi seandainya inilah adalah taun, maka semalam juga kita dah bincangkan, dia adalah satu bentuk ataupun serpihan azab yang Allah pernah timpakan kepada Bani Israel, yang kita dah cerita pada zaman Nabi Musa, kemudian pada zaman Nabi Daud. Ini adalah baki daripada azab Bani Israel pada yang Allah start mula daripada mereka, yang mengakibatkan ketika itu puluhan ribu Bani Israel mati dalam satu masa. Dan serpihan daripada azab ni kemudian come on off pada zaman kita, yang sampai ke zaman kita ini sekarang. Dan Nabi SAW sebut bahawa ta'un ni adalah wakhazun syaitan, dia min a'daikumul jin, dia adalah tikaman musuh-musuh kamu daripada jin. Yang mana bila Nabi SAW sebut pasal ni, maka benda ni hak, benda ni betul. Maksudnya penyakit ni juga ada kaitannya dengan jin-jin yang mungkin membantu penularan wabak taun yang diceritakan itu. Dan macam mana kita tak tahu, tapi apa yang saintifik kita tahu sekarang ni adalah kita tahu secara saintis macam mana asalnya bakteria tersebut, macam mana mereka menyerang manusia dan macam mana mereka berkembang. Tetapi fakta-fakta sains ini tidak sama sekali bercanggah dengan aturan daripada Allah Azza wa Jal, yang mana aturan saintifik yang kita pelajari ini juga mungkin sama sejajar dengan kita tak tahu saintifik jin itu bagaimana, macam mana dia membantu dari sudut penularannya, kerana kita tidak mampu melihat, kita tak mampu melihat jin. Seandainya kita boleh melihat jin, ketika itu mungkin kita akan faham tentang sains jin itu sendiri. Nah, yang ini adalah sebahagian daripada alam gaib yang terhijab daripada mata kasar kita. Jadi kerana itu kita tak bolehlah terlalu berteori sangat, kerana benda-benda berkaitan gaib ni perlukan kepada pembuktian yang jelas dan juga nas-nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, kerana kita tak tahu sumbernya adalah daripada wahyu Allah Azza wa Jalla. Semalam juga kita ada sentuh tentang beberapa zikir dan amalan pelindung yang telah dianjurkan oleh hadis Nabi SAW, dan kita dah bagi tahu bahawa zikir-zikir ni adalah umpama dos yang perlu kita ambil. Kalau kita tak cukup dos ni, maka ubat tersebut ataupun zikir tersebut barangkali tak memberi kesan kepada diri kita. Sebab tu kalau kita sekarang ni time ni baru kita nak zikir, mungkin dia punya dos dia tu, dia punya vitamin antibody kita ni, yang kita tahu ni adalah antibody dari sudut sains. Kita perlu ada vitamin itu, kita perlu ada ketahanan ni, kena ada apa yang kuat untuk nak menolak penyakit-penyakit zahir ni. Tetapi kita tak nampak bahawa mungkin di sebalik yang zahir itu ada faktor batin yang tersingkap, terhijab daripada mata kasar kita. Yang ini juga perlukan kepada antibody batin yang telah Nabi SAW ajar kepada kita, iaitu berupa zikir-zikir dan amalan-amalan yang menurut sunnah. Yang penting sekali dia mesti kena menurut apa yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita tinggal lebih kurang 1/3 daripada kitab ini. Dah tak lama dah. Dan insya-Allah jangan risau, hari ini kita tak akan selama semalam lah. Kalau semalam tanpa disedari kita bersiaran selama 2 jam,
InsyaAllah hari ni kalau mungkin tak sampai sejam ataupun sejam lah paling lama. Tapi itu cakap-cakap je, kita tak tahu kan. Orang kata bila pegang mic dia mungkin jadi lama, tapi hari ni kita tak ada mic. Baik, hari ni insyaAllah kita sampai kepada bab yang keempat. Bab yang keempat daripada kitab Badlul Ma'un. Jadi kita sambung balik bahawa dalam bab yang keempat ni Ibnu Hajar Al-Asqalani dia membincangkan tentang larangan keluar daripada tempat wabak untuk melarikan diri. Maksudnya kita ditegah, dan dalam lebih kurang 11 muka surat Ibn Hajar membawakan nas-nas riwayat-riwayat yang Nabi SAW menegah kita daripada melarikan diri daripada keluar daripada tempat kita yang dijangkiti wabak itu sendiri. Kemudian dalam chapter yang seterusnya Ibn Hajar membawakan kisah bagaimana Umar bin Al-Khattab yang berpatah balik daripada Syam. Kemudian dia bincangkan tentang macam mana kita nak gabungkan hadis-hadis yang suruh kita melarikan diri daripada wabak penyakit dan juga hadis-hadis yang mengatakan bahawa penyakit itu tidak berjangkit. Okey, sebelum tu kita cerita pasal macam mana kisah Umar ketika Umar menjadi khalifah. Ketika itu salah satu daripada panglima perang dia yang diutuskan ke Syam. Syam masa tu adalah satu kawasan yang masuk kita kata masuk Jordan, masuk Syria, masuk Palestin dan masuk sebahagian daripada Turki. Jadi Syam ni adalah tempat yang dulu berlaku peperangan di antara umat Islam dan juga tentera Rom. Ketika itu juga melibatkan kematian yang besar sekali, sampai kan jumlah kematian tu sampai beratus ribu, dan itu juga yang mungkin antara yang menyebabkan penularan wabak taun, dan dikenali sebagai ketika itu taun Amawas ataupun taun Amwas, daripada satu perkampungan di Syam, bumi Syam ketika itu. Yang mana peristiwa tahun ini di Syam ni berlaku pada Muharram, pada bulan Muharram dan Safar. Ketika itu dalam sekitar 2 bulan sahaja dia berlaku, dan menyebabkan satu jumlah kematian yang begitu besar sekali. Dan jumlah dia yang diriwayatkan ada yang kata antara 25,000 sampai 30,000 orang mati dalam jangka masa tersebut. Jadi Umar ketika mana dia berada di Madinah masa tu, dia punya panglima ataupun gubernur dia yang bertanggungjawab di Syam ketika itu iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah satu daripada sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga. Jadi mereka menghantar utusan ataupun surat kepada Umar bin Al-Khattab untuk meminta pandangan daripada dia lah. Jadi Umar yang begitu risau melihat keadaan umat Islam yang berada di Syam ketika dalam keadaan suasana perang, maka Umar datang daripada Madinah sampailah hampir kepada kawasan di Syam. Ada yang kata dia melalui jalan di Tabuk. Kalau kita tahu geografi Saudi masa tu, kita tahu bahawa jauh lah antara Madinah nak sampai Tabuk tu beratus-ratus kilometer. Jadi bila Umar dah sampai ke tak jauh daripada sempadan Syam, maka ada orang datang bagi tahu wabak sekarang ni tengah sangat dahsyat. Maksudnya ini tengah masuk wave dia. Macam kalau kita di Malaysia ni diberitahu bahawa kita ni nak masuk ke wave yang ketiga. Ini pun maksudnya tiba-tiba kes tersebut merebak dengan begitu dahsyat. Maksud Umar nak masuk. Jadi Umar bin Khattab dinasihatkan untuk tak masuk. Apatah lagi ketika itu Umar ditemani oleh ramai daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Umar pun masa tu dah datang daripada jauh, nak masuk ataupun tak, Umar pun panggil wakil-wakil daripada Ansar. Jadi kaum-kaum Ansar pun nasihat tak payah masuk. Umar pun panggil kaum Muhajirin. Apa pandangan kamu? Muhajirin pun kata jangan masuk. Umar pun panggil masyaikh Quraisy, VVIP Quraisy ni daripada kalangan Muhajirin Fath, iaitu daripada kalangan orang yang lambat masuk Islam lah selepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Semua sepakat tak bagi masuk. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni selaku Gubernur Syam ni, dia pun bagi tahu, masa tu dia pun berada. Jadi dia kata, atafirru min qadarillah, adakah kamu nak lari daripada takdir Allah? Umar pun jawab, seandainya orang lain yang kata macam tu. Maksudnya Umar ni dia cukup sayang dengan Abu Ubaidah.
Umar sangat percaya pada Abu Ubaidah. Jadi bila Abu Ubaidah, orang yang dikenali sebagai orang yang smart, tiba-tiba cakap, tanya dia soalan, kamu nak lari daripada takdir Allah, Umar pun rasa macam soalan tu tak patutlah ditanya oleh someone yang bijak macam Abu Ubaidah. Dia kata, kalau lah orang lain yang cakap benda ni. Jadi dia kata, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita sekarang ni lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Apa pun pilihan yang kita buat, semuanya dalam takdir Allah Azza wa Jal. Sebab tu tak ada jadi isu lah. Jadi tak lama kemudian, selepas Umar cakap macam tu, penasihat dia juga antara yang paling dipercayai, sahabat baik dia Abdul Rahman bin Auf, seorang taikun Muslim, sahabat yang datang jumpa dengan dia, sampaikan kepada satu hadis yang didengar daripada Nabi SAW. Nabi SAW sebut, "Idza kana bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala alaikum." Yang Nabi SAW pesan, dia kata, kalau kamu berada dalam, kamu nak masuk ke satu tempat yang ada wabak, jangan masuk. Dan kalau kamu dah berada di dalam tempat wabak tu yang dahsyat ni, maka jangan kamu keluar daripada dia. Kita akan bincangkan hikmah-hikmah di sebalik ni nanti. Jadi Umar pun mengucapkan Alhamdulillah, dia pun pulang. Dia pulang sebab tak wajarlah untuk dimasuk mencampakkan diri dia di dalam lembah kebinasaan. Kemudian Ibnu Hajar pun sebutkan pelbagai kisah riwayat lain, ataupun pelbagai kisah riwayat cerita ni, dan perbahasannya dari sudut riwayat yang menggambarkan kesedihan suasana ketika itu. Maksudnya banyak cerita-cerita yang kalau kita baca ni, walaupun disebut dari segi riwayat, Ibnu Hajar ni seorang ahli hadis. Jadi bila dicerita tu mesti hadis, dan di sudut riwayat selok-belok jalan dia semua, hadis ni lemah, hadis ni apa. Tetapi kalau kita tengok konten hadis-hadis tu ataupun kisah yang dia ceritakan ni, banyak suasana-suasana sedih yang menggambarkan kepiluan masyarakat ketika itu berhadapan dengan wabak yang begitu dahsyat ni. Kemudian dalam lebih kurang 30 muka, Ibnu Hajar pun nukilkan tentang khilaf ulama. Adakah larangan untuk keluar, penduduk ni keluar daripada tempat yang dijangkiti wabak yang dahsyat ini, litahrim atau litanzih, sama ada dia haram ataupun dia makruh sahaja. Jadi dibincangkan tentang hadis-hadis yang penting lah di dalam perbahasan ni, seperti hadis macam Nabi SAW bagi tahu la adwa ni maksudnya penyakit Nabi bagi tahu tak berjangkit. Kemudian hadis-hadis macam la turidul mumrida 'ala al-musih. Jangan campurkan, masa tu hadis ni, jangan campurkan antara unta yang sakit dengan unta yang sihat. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bagi tahu, wa firra minal majzumi firaraka minal asad. Larilah daripada orang pesakit kusta ni, jauhilah dia macam mana kamu lari daripada singa yang kejar. Apa yang kita nak sampaikan daripada hadis-hadis ni semua kena faham. Sebab ramai orang bila memahami dalam konsep tawakal ni, dia ingatkan tawakal ni kita tak perlu buat asbab. Khalas, tawakal ala Allah, biar tak apalah, sakit tak apa, takdir Allah. Tak, itu semua pemahaman yang bercanggah dengan as-sunnah. Dalam hadis-hadis ni, Islam cuba mengajarkan kepada kita tentang konsep kuarantin, which is dalam istilah perubatan Arabik dipanggil sebagai hajrus sihhi inda wuqu'i al-awbi'ah, iaitu ketika mana berlaku wabak ada konsep kuarantin, supaya penyakit yang ada tidak tersebar meluas. Ni Islam dah ajar daripada awal lagi, dan konsep macam mana ada social distance ketika itu. Sebab tu Nabi SAW dah ajar benda ni lama dulu. Cumanya ketika itu wabak-wabak yang paling dahsyat ketika itu adalah seperti wabak ta'un lah. Jadi dia kebanyakan bincangnya dalam konteks konsep ta'un ataupun pesakit kusta ni. Jadi kita kena faham bahawa hadis-hadis yang kita bacakan tadi ini semua tidak bercanggah dengan konsep tawakul ataupun tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah hanya sempurna bila mana kita melakukan sebab-sebab syar'i yang menyempurnakan tawakal tersebut. Iaitu tawakal ni jangan kata okey, tak apa, kita tak kerja.
Tak apa nanti Allah bagi duit. Tak apa, tawakal ala Allah. Tapi kita pun duk tidur je sepanjang hari. Yang itu bukan tawakal. Itu pemalas namanya. Sebab tawakal ni mestilah disertai dengan mencari sebab. Sebab tu dalam hadis yang lain bila Nabi SAW kata man tawakkala ala Allahi haqqa tawakkul, siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, Allah pasti akan memberinya rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tapi tengok macam mana burung ni Nabi SAW gambarkan. Dia keluar daripada sarang dia dalam keadaan perut kosong dan dia balik dalam keadaan perut penuh. Dari situ apa yang kita faham? Maksudnya burung tu sendiri pun keluar berusaha mencari rezeki dan kemudian setelah dia melakukan sebab tersebut, maka dia pulang dalam keadaan perut yang penuh kerana Allah telah memberinya rezeki yang besar. Jadi kalaulah dalam aspek wabak ni, kuarantin ni adalah salah satu daripada sebab untuk mencegah daripada penyakit pandemik sebegini menular dengan cepat. Maka yang ini perlu kita patuhi. Kita kena ambil sebab ni. Jangan kata tak apa, campur je. Kalau Allah tak kehendaki kita terjangkit, kita tak terjangkit. Yang ni satu kefahaman yang salah. Sebab walaupun Nabi SAW bagi tahu la adwa, tidak berjangkit, tu maksudnya dari segi semula jadi penyakit ini adalah makhluk Allah yang mana dia tidak berjangkit melainkan dengan izin Allah, tetapi Allah menjadikan sebab berjangkit tu ada. Dan antara sebab berjangkit ada itu iaitu bila mana mungkin ada persentuhan, bila ada percampuran, bila ada yang serasi yang menyebabkan penyakit itu boleh berjangkit. Ketika itu dia melakukan arahan Allah mengikut sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Kerana itu Nabi SAW kata, walaupun Nabi SAW kata begitu, tapi Nabi suruh kita lari daripada pesakit kusta yang boleh berjangkit ini. Jauh dia, sebagaimana kita takut bila mana kita tengok singa. Nak kata larilah, jangan pergi terjun pula. Ada yang sampai kita tengok dalam video, hantarkan kita, jemaah kita pergi ke tempat itu corona. Itu salah tu. Macam mana pula dia pergi mencampakkan diri di tempat yang wabak, sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan diri kamu di dalam lembah kebinasaan. Sehebat-hebat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang paling afdal selepas daripada Abu Bakar dan selepas daripada kalangan sahabat Nabi ini, tetapi dia juga tidak mencampakkan diri dia di dalam tempat ta'un tersebut. Manusia yang paling faham dengan agama Allah ini juga tidak pergi terjun ke tempat-tempat yang boleh menyebabkan penyakit tersebut menimpa diri dia, apatah lagi kita ni. Jadi kena faham dalam konsep tersebut. Sebab tu alhamdulillah ketika awal penyakit ini dibincangkan, ahli majlis fatwa Perlis sendiri telah berbincang dengan pantas, dan kita mengambil pendekatan masa tu negeri yang pertama untuk nak menguzurkan daripada menghadiri salat Jumaat ketika itu, kerana setelah diberi informasi oleh KKM sendiri, wabak pandemik ni bila mana dia dah merebak, dia susah dah nak kawal. Jadi kerana itu kita ambil konsep tak boleh nak pakai ketika itu ad-darurah tuqaddar biqadariha. Nak jadikan kes ni sampai ke tahap darurat, kemudian baru nak mengikut keadaan ukuran darurat tersebut, jangan. Sebelum sampai keadaan darurat, sebab masa tu dah tak boleh terkawal. Kaedah ad-darurah tuqaddar biqadariha tu kalau dia berkait dengan diri kita sendiri, it's okay. You kalau mana nak mati, maksudnya kita dah kelaparan, makanlah dengan kadar. Kalau dah tak jumpa makanan yang halal, makanlah makanan yang haram sekalipun dengan kadar dia. Yang penting boleh membuatkan kita survive. Itu terpakai untuk diri kita sendiri. Tetapi dalam situasi wabak yang dia merebak tanpa kawalan, yang boleh memudaratkan pihak yang lain, maka kaedah saddud dhara'i, iaitu kita mencegah, merawat, mencegah itu lebih baik daripada kita merawat. So inilah yang mula-mula yang mungkin ramai yang ada yang kecam dan sebagainya, dan hari ini kita telah melihat bahawa apa yang telah kita putuskan dulu itu, inilah kebimbangan yang kita sedang hadapi pada hari ini. Dan kalau dia boleh ditekan daripada peringkat awal dulu, mungkin lebih awal daripada itu, mungkin lebih baik. Okey.
Jadi kemudian setelah daripada bab yang chapter kedua daripada bab keempat tersebut, Ibnu Hajar pun membincangkan sekitar 5 muka surat tentang hikmah daripada larangan keluar daripada tempat wabak untuk melarikan diri. Jadi masa tu para ulama pun disebutkan, ada dalam sekitar 10 hikmah yang disebutkan. Ada yang kata supaya yang sihat dapat berkhidmat kepada yang sakit itu tak rasa ditinggalkan, ataupun dalam bab nak sudut menjaga akidah, sebab mungkin ada yang kata kalau aku tak masuk mesti aku tak sakit, atau yang luar kalau kata dia tak dedahkan diri dengan musibah, dia tak mau, maksudnya dia tak mau yang apa yang kita bagi tahu lah, jangan kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan, dan juga supaya kita tak menyebarkan penyakit itu kepada orang lain, janganlah kita memudaratkan pihak yang lain. Dan ada dalam hadis Nabi begitu, la tatamannau liqa al-adu wa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan kamu bercita-cita untuk nak bertemu dengan musuh, dan apabila kamu telah bertemu hendaklah kamu bersabar. Maka ganjarannya bagi orang yang bersabar, kita sekarang ni sedang berhadapan dengan musuh, tetapi musuh yang tidak kita nampak dengan mata kasar kita. Subhanallah, sehebat mana pun manusia, tetapi tengok, ingat lagi masa awal-awal dulu kan, Presiden China masa tu begitu cakap besar, mengatakan kami ni tak boleh digugat, begitu kuat, Allah uji dia. Tiba baru-baru ni pun Donald Trump pun cakap besar juga benda yang sama, tak, Allah uji. Sekarang dalam masa sekelip mata 1-2 hari, terus kes di Amerika meningkat lebih daripada Itali. Itu semua ni virus, wabak ni semua makhluk Allah. Jadi jangan kita bercakap besar, jangan kita minta pula untuk nak bertemu dengan musuh begitu. Dan kalau kita sedang menghadapi wabak ini, kita menghadapi, Nabi beritahu, idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kamu telah bertemu dengan musuh ini, maka bersabar. Maksudnya kita macam-macam bentuk kesabaran yang sekarang ni. Sekarang ni kita nak tahan diri, nak sabar daripada keluar rumah pun dah satu halan. Itu satu bentuk kesabaran. Okey. Jadi itu apa yang berkaitan dengan bab yang keempat. Bab yang kelima ni adalah satu bab yang mana Ibn Hajar nak bincangkan tentang apa yang perlu kita lakukan selepas berlakunya ta'un. Apa yang kita kena buat? Okey, sekarang ni negara kita telah ditimpa ta'un. Apa yang perlu kita buat sekarang? Selain daripada kita stay at home lah, banyak benda yang kita boleh buat. Tapi apa antara benda-benda dari sudut agama yang boleh kita buat? Dalam bab ni dia nak cuba cerita tentang doa, isu doa berjemaah dan juga kunut nazilah. Jadi setelah dia bercerita tentang apa yang boleh atau tak boleh dilakukan sekiranya wabak menimpa negeri, dalam bab ini Ibnu Hajar menceritakan dari sudut individu apa yang kita boleh buat. Secara umum, bila kita ditimpa wabak sebegini, secara umum kita kena faham bahawa kita kena muhasabah diri kita. Kita kena renung balik kezaliman yang kita lakukan, dan kita kena bertaubat daripada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kita kena prepare wasiat-wasiat yang mana kita tak tahu adakah kita akan terdedah kepada penyakit ini, adakah kita akan maut disebabkan penyakit ini, wal'iyadu billah. Tetapi itu general kepada guideline apa yang perlu kita lakukan. Dari sudut doa, ini penting juga untuk kita ulas, sebab ini ada kaitan dengan isu-isu semasa. Dan kita kena ingat Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia adalah seorang ulama hadis yang tak perlulah kita nak pertikai. Dan dia juga adalah seorang ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sebab dia punya keluarga dia semua masa dibesarkan di Mesir. Ada antara ahli family dia, belah-belah pakcik dia, belah-belah atuk dia, antara fuqaha mazhab Syafi'iyah, antara tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia secara tidak di Mesir ketika itu, mazhab Syafi'i lah antara mazhab yang mengungguli. Sebelum mazhab Syafi'i ini, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Dua-dua tu dari sudut fiqahnya seiring lah masa tu. Jadi sebelum Imam Syafi'i rahimahullah pindah pada akhir hayat dia pergi ke Mesir, ketika itu orang bagi tahu di Mesir ini kuat dari sudut mazhab Hanafi dan kuat dari sudut mazhab Maliki. Jadi dia kata tak apa, aku masuk ni dua-dua ni aku akan macam seolah aku akan cantumkan. Sebab Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Malik.
founder of mazhab Maliki, dan dia juga belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani yang merupakan anak kepada Abu Hanifah, tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Jadi dia pun masuk kat situ sampailah dia mendapat tempat yang tinggi. Dan mazhab atau mazhab ni kita kata madrasah, dia adalah school of thought, apa yang Imam Syafi'i ajar. Kalau kita nak consider, sebenarnya banyak tokoh-tokoh lain yang juga tokoh-tokoh fiqh lain selain daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad yang kita tahu ni. Tetapi bila disebut mazhab, dia macam kita kata madrasah. Sekolah-sekolah mereka ini lebih berkembang. Anak-anak murid kepada Imam Syafi'i, imam mazhab 4 lah umumnya ni, mereka ini menjadi asbab lah yang Allah telah tetapkan supaya 4 mazhab ni berkembang luas. Mungkin keberkatan yang Allah berikan kepada imam yang 4 ini. Anak-anak murid mereka menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi tenaga pengajar yang aktif, dan kemudian memberikan fatwa-fatwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, begitu. Dan semuanya pergi ke tempat masing-masing, dan akhirnya school of thought, mazhab-mazhab ini berkembang luas. Sebab tu kita kena understand benda ni, dan bila kita faham tentang benda ni, kita boleh bertoleransi dan kita boleh faham antara satu sama lain. Jangan bergaduh kerana isu-isu mazhab fiqah, kerana dia tak sepatutnya lah kita bergaduh kerana school of thought begini. Kita semua adalah saudara seagama. Okey. Jadi apa yang kita nak cerita kat sini adalah isu sama ada boleh tak kita melakukan doa bersendirian atau berjemaah ketika mana kita dilanda wabak. Imam Ibn Hajar, Hafidh Ibn Hajar, dia kata kat sini, disyariatkan untuk kita lakukan doa sama ada bersendirian atau berjemaah melalui kunut nazilah. Yang ini disyariatkan, diharuskan di sisi Asy-Syafi'iyah. Bahkan sebahagian tokoh dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Imam Rafi'i, diletakkan contoh wabak sebagai contoh musibah yang dibolehkan untuk kita kunut. Jadi kalau kita nak faham, kunut nazilah ni adalah doa kunut yang kita doa masa solat sempena musibah-musibah yang menimpa kita umat Islam. Masa zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingat kisah ada beberapa kabilah yang datang supaya minta Nabi SAW utuskan para pendakwah kepada mereka. Jadi Nabi utuskan sekitar puluhan dari sahabat-sahabat dia untuk dia berdakwah. Tiba-tiba dikhianati pula. Mereka ni semua dibunuh. Lebih kurang 70 sahabat Nabi dibunuh kesemuanya, dan Nabi rasa begitu marah, begitu sedih dikhianati dan kehilangan sahabat-sahabat pendakwah ni. Nabi SAW doa kunut nazilah selama sebulan, mendoakan laknat ke atas Bani Ri'il, Bani Dhakwan, yang mana mereka ini antara kalangan-kalangan para pengkhianat tersebut. Jadi kunut ni dilakukan atas musibah. Kalau kita sekarang ni ada musibah wabak, maka musibah wabak ni juga boleh untuk nak kita melakukan kunut nazilah seketika mana kita salat, kita doa. Setiap kali kita salat, kita berkunut nazilah. Dan kemudian Ibn Hajar dibidas sebahagian ulama yang kata tak payah berdoa untuk penyakit maut seperti taun ni, kerana ajal telah ditentukan. Sebab sebahagian ada orang ni dia kata sekarang ni kalau kita berhadapan dengan penyakit maut macam COVID-19 ni, yang telah meragut ribuan manusia daripada seluruh dunia, tak perlu doa sebab semuanya telah ditentukan oleh Allah. Ini semua dah tentu oleh Allah, maka tak perlu untuk kita nak berdoa sebab everything dah ditetapkan. Jadi Ibn Hajar kata kalau itu mentalitinya, maka tak perlulah kita berdoa pada semua urusan. Sebab semua urusan juga, semua perkara kita yang hidup ni juga ada dalam takdir Allah, ada dalam suratan takdir. Sedangkan terlalu banyak hadis yang menyuruh kita berdoa untuk kesihatan dan kesejahteraan hidup kita. Nabi banyak kali ajar kepada kita zikir Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk kurniakan kepada kami kesejahteraan. Al-afiyah, kesejahteraan ni bukan hanya kesihatan, tetapi kesihatan termasuk dalam kesejahteraan dalam hidup. Jadi ini antara doa yang sangat baik untuk kita doa. Nabi berapa banyak kali suruh minta kepada Allah, minta ataupun supaya kita berubat. Kan? Tadawaw ya ibadallah dalam hadis riwayat Abi Daud.
kan, minta syifa. Dan Nabi SAW, kalau kita ingat doa dalam menghadapi penyakit kronik sebegini, Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal judham wasayyi'ul asqam, yang kita minta, ya Allah, minta dijauhi daripada kegilaan, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang teruk, yang kritikal. Nabi ajar kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwal wal adwa. Ya Allah, aku minta daripada kita dijauhkan daripada kekronikan penyakit akhlak, keburukan kroniknya amalan kita, hawa nafsu kita, dan kronik penyakit-penyakit ni kita minta dijauhi. Begitu juga, kalaulah macam tu mentaliti dia, tak perlulah kita merawat kalau kita sakit, tak perlu kita pergi hospital ambil ubat kalau kita sakit. Sedangkan dalam hadis-hadis yang sahih menuntut untuk nak kita pergi ataupun belajar merawat diri kita. Ta'un bukan penyakit maut yang tak boleh dirawat ketika itu, yes, masa tu belum dijumpakan lagi vaksin dia. Tetapi tak dinafikan, Ibn Hajar bagi tahu, merawat dengan doa lebih berjaya daripada ubat. Sebab semuanya adalah daripada Allah Azza wa Jal. Berubat mesti itu semua asbab. Nabi SAW berubat, Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi berubat. Tetapi jangan lupa aspek doa. Kita kena balance antara dua ni. Ada manusia yang dia usaha tapi dia tidak tawakal pada Allah. Ada yang over tawakal tetapi tidak berusaha. Tak apalah, sakit tak payah. Ini semua teori-teori, ini semua dajjal ni semua ni. Tak mau pergi merawat pula. Itu satu kesalahan. Okey. Jadi doa mesti dan bersama seiring dengan usaha. Baik. Kemudian dalam chapter ini juga satu bab yang mana Ibnu Hajar, ini bukan saya bagi tahu, ini Ibnu Hajar bagi tahu tentang isu berhimpun berdoa ramai-ramai untuk dalam menolak wabak sebegini. Dan kalau kita di awal sebelum ni, sebelum ada tempoh berkurung ni, ada pihak-pihak yang bagi tahu kita nak buat seperti solat hajat beramai-ramai begini, minta doa. Okay, ini Ibnu Hajar bagi tahu. Dia bagi tahu berdoa ramai-ramai untuk menolak wabak macam kita buat salat istisqa adalah bid'ah. Kemudian diceritakan pernah terjadi taun besar di Dimashq, Syria pada tahun 749. Manusia masa tu ramai-ramai keluar ke padang pasir untuk berdoa. Sebelum tu disuruh untuk nak puasa 3 hari. Jadi dia orang kata, okey, jom kita pergi macam solat hajat lah, pergi dekat padang pasir tu. Macam kita nak buat solat istisqa kan, solat nak memohon hujan, kita beramai-ramai, itu sunnah, tak apa. Tetapi dalam bab wabak, dia kata wabak ni kadang-kadang manusia tak perasan, dia boleh berjangkit. Jadi bila dia keluar, bila manusia ramai-ramai keluar pergi padang pasir masa tu, nak menolak wabak taun. Tapi masa tu tengok, wabak taun tu makin merebak. Sebabkan jemaah masa tu duduk berhimpit-himpit ramai-ramai, ada daripada kalangan mereka yang ada pembawakan taun tersebut menjangkiti, merebak, meningkat kes secara drastik. Masa tu kalau siapa yang jadi macam Datuk ke apa, Nur Hisham, jenuh dia nak umumkan krisis yang meningkat, beribu-ribu orang mati masa tu. Jadi Ibn Hajar juga pernah berlaku pada zaman dia di Qahirah masa tu pada tahun 833 Hijrah. Tahun 833 Hijrah ni tahun yang dia completekan kitab Badrul Ma'un yang kita bincangkan ni. Mula-mula kematian kes bawah 40 je. Sikit lah masa tu, relax ke. Tapi masa tu dia orang punya masyarakat pun keluar beramai-ramai. Sampai kan masa tu dia, pemimpin dia, tak salah nama dia Malik Muayyid atau siapa, raja di Mesir masa tu, dia suruh keluar ramai-ramai untuk nak buat solat beramai-ramai, minta supaya ditolakkan wabak taun. Ibn Hajar tak keluar. Dia kata walaupun dia dengan raja masa tu baik, dia tak pergi, dia tak sahut seruan tu. Sebabkan kes tu dia jadi satu kluster besar, tak sampai sebulan kes kematian daripada kurang 40 meningkat sampai lebih 1000 orang mati, dan angka tu bertambah dahsyat masa tu merebak taun.
dan ketika itu sampai meragut nyawa anak perempuan sulung Ibn Hajar yang bernama Zain Khatun. Sebab tu ketika itu dah dikomplitkan buku ni yang telah ditulis pada tahun 819 sebelum ini lagi. Jadi isu ini kena faham, sebab isu berkaitan wabak adalah isu yang melibatkan jangkitan. Bila ada isu jangkitan, kita dalam Islam sendiri menekankan konsep kuarantin. Tadi kita dah sebut hadis-hadisnya. Jadi kalau kita benarkan diri kita untuk berhimpun ramai-ramai macam tu, contohnya ada yang degil sembahyang Jumaat pun dia nak pergi, padahal waliul amr, pemerintah kita telah mencegah. Dia tak tahu bahawa ketaatan kepada pemerintah juga adalah sebahagian daripada mematuhi agama Allah. Kan dalam satu hadis ada bagi tahu as-sultan dhillullah fil ard. Sultan ini juga adalah salah satu bentuk bayangan Allah di bumi, iaitu yang dimaksudkan, maksudnya sultan ini kalau imam yang adil, dalam hadis bagi tahu nanti 7 kelompok yang akan dinaungi oleh arasy Allah nanti di akhirat, salah satu imam yang adil. Jadi kalau imam yang adil ini sepatutnya adalah umpama orang yang melaksanakan arahan Allah, perintah Allah di muka bumi. Jadi mematuhi pemerintah dalam hal sebegini yang dinasihati oleh mufti-mufti, mereka yang berautoriti dalam agama dan negara kita ni, maka kita kena patuhi, dan bila kita patuhi itu adalah sebahagian daripada agama kita. Jadi jangan kita langgar, sebab kalau tak kita akan menyusahkan pihak yang lain, dia akan menyebabkan jangkitan tersebut merebak lebih dahsyat. Okey, jangan ingat maksudnya bila tak ada Jumaat tinggal solat, tak. Dia macam umpama ada keuzuran ni, kita kena ganti dengan solat Zuhur. Macam mana kita bermusafir, bila kita bermusafir ada setengah mazhab memberi keuzuran solat Jumaat. Bukan berarti kita tak solat Jumaat tu kita tak solat langsung, tapi kita solat Zuhur sebagai gantian dia. Bila kita bermusafir, kita boleh kasarkan, pendekkan solat kita. Bukan bererti pahala kita kurang bila kita pendekkan rakaat. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bagi tahu innallaha yuhibbu, Allah suka pada orang yang bawa, yang amalkan rukhsah yang diberikan, sebagaimana orang yang beramalkan azaimahu, orang yang beramalkan dengan amalan yang before rukhsah ni datang, sama aja. Semua itu sebahagian daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian antara doa yang Ibn Hajar ada sebutkan, iaitu doa yang boleh kita lakukan ketika mana kita dilanda wabak ini. Doalah sebagaimana yang doa-doa yang ada dalam Al-Quran, antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi kami. Kalau kamu tidak mengampuni kami, nescaya kami termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Doa ini asalnya didoakan oleh Nabi Adam AS setelah dia dicampakkan daripada syurga. Doa ni ada dalam Quran. Doa ini juga adalah doa yang diseru oleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika wabak melanda negerinya ketika itu. Doa ini juga yang mana diajarkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar ketika mana ada orang bertanya doa yang boleh dilakukan ketika mana dilanda wabak. Masa tu Mesir dilanda wabak taun ketika itu. Doalah dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga ada satu doa lagi daripada Al-Quran, Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah kami daripada azab ini, sesungguhnya kami ini daripada kalangan orang yang beriman. Jadi berdoalah dengan dua doa ini, khususnya ketika mana kita dilanda wabak ini. Okey, bab yang ketiga. Nah, ini mungkin ada sesebahagian yang sukalah topik ni. Ibnu Hajar kemudian dia ada menukilkan daripada Ibnu Abi Hajalah, iaitu pada tahun 764 Hijrah, ni just before 9 tahun sebelum kelahiran Ibnu Hajar lagi, pernah terjadi penularan wabak taun di Kahirah. Banyak sangat ni Kahirah ni terjadi wabak taun. Lalu ada daripada kalangan orang saleh mengatakan dia bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW mengadu tentang musibah ini. Lalu dalam mimpi tersebut baginda menyuruhnya untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika minat ta'ni wat ta'un.
وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم كما شفعت نبينا فينا كما شفعت نبينا فينا فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. Ini doa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada seorang yang saleh dalam mimpi tersebut ketika wabak taun melanda Kahirah. Ibnu Hajar rahimahullah mengkritik dan mempertikaikan kesahihan sumber doa ini. Sebab Ibnu Hajar menggunakan neraca ilmu dia bagi tahu doa ini bercanggah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terhadap umat dia. Yang mana Nabi ada sebut fana'u ummati at-ta'nu wat-ta'un. Atas siapa yang bagi tahu bahawa hadis itu berbentuk doa, Nabi SAW seolah mendoakan umatnya untuk mendapat pahala syahid sama ada terbunuh fisabilillah ataupun kerana ta'un. Jadi macam mana tiba-tiba Nabi SAW ajar pula doa ini yang khusus untuk menolak wabak ta'un, seolah-olah bercanggah dengan hadis yang sahih tadi. Jadi macam mana Nabi menyuruh untuk berlindung daripada apa yang Nabi sendiri doakan kepada ataupun buat umat dia? Okey, yang ini mungkin berkaitan dengan isu mungkin ada orang saleh yang ya dalam keadaan ini juga bermimpi serta-serta zikir yang perlu dilakukan. Kita kena faham secara ringkas, kita tidak menolak kelebihan-kelebihan mimpi-mimpi orang saleh yang mana ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bab-bab mimpi bila mana kata orang saleh mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia adalah dikategorikan sebagai kita kata sebagai berita gembira. Berita gembira yang untuk kita dan penenang bagi diri kita. Dan bila dia adalah khas sebabkan mungkin kesalehan seseorang itu, maka ia adalah khas kepada diri dia. Yang mana sebenarnya tak perlu untuk diceritakan perkara ini kepada pihak lain. Kerana kalaulah apa yang diceritakan itu mungkin mengandungi certain amalan ataupun boleh mengundang kekeliruan. Sebab bila mana diceritakan kepada pihak yang lain, maka dia telah melibatkan pihak yang lain untuk menilai pula apa yang diceritakan tu melalui neraca ilmiah. Mungkin bagi orang-orang yang ada elemen taksub, dia akan terus berpegang. Tetapi bagi orang yang masih lagi dia melibatkan disiplin ilmu, macam mana kita nak terima satu amalan yang mungkin kita kata tak ada sandarannya daripada sunnah? Macam mana kita nak terima satu-satu amalan yang mana adakah benar ataupun tidak, kita pun tak tahu 100%. Pihak yang lain kena guna neraca begitu. Adakah konten yang dibawakan itu bercanggah dengan konten yang lebih jelas daripada Quran dan Sunnah? Jadi kalau orang tu cerita dan ditolak ceritanya, dia tak boleh marah, sebab dia telah melibatkan pihak yang lain. Tetapi kalau mimpi kita itu tidak ada mengandungi perkara-perkara yang macam amalan, apa yang boleh dipertikai, maka dalam bab tersebut dia tak ada halangan untuk nak kita bercerita. Jadi tak semua mimpi-mimpi yang mungkin penenang kepada diri kita boleh kita ceritakan, kan? Ada benda yang kita rasa mungkin kalau kita cerita dia akan membawa implikasi rejection. Itu tak perlu kita cerita. Sama ada orang tu dia dengar, dia percaya, dia nak amal tu untuk diri dia, tak perlu dia kena cerita balik pada pihak lain, sebab mesti akan ada penolakan kerana di sana ada neraca ilmiah yang perlu kita kena faham. Sebab dia mesti akan ada ilmuwan-ilmuwan yang tak setuju bila mana ada something-something yang bercanggah dengan disiplin ilmu. Sebab disiplin ilmu ada laluan dia dan bukannya boleh diterima, ditolak begitu saja. Mesti kan ada neraca-neraca dia. Sebab itu kena faham. Ada benda tu kalau kita rasa dia penenang untuk diri kita, cukup untuk diri kita sahaja.
Kalau saya pun tak pernah bercerita, tapi saya dulu pun sendiri ada pernah bermimpi. Alhamdulillah, moga Allah ulangkan lagi mimpi tersebut. Ada mimpi bertemu dengan Nabi SAW, tapi saya tak ceritakan benda tersebut, dan saya tak ceritakan pada everybody tentang apa kandungan mimpi dia tersebut, sebab saya pun mungkin tak tahu apa maksud dia sebenar di sebalik mimpi tersebut. Saya hanya boleh merasakan mungkin begini, atau mungkin saya berceritakan kepada orang yang saya rasa dia boleh memberikan pandangan. Tapi saya tak cerita pada, sebab saya tahu kalau kita start bercerita, maka dia akan ada implikasi dia. Sebab manusia lain, dia akan ada neraca fikiran ilmiah yang dia akan tapis apa yang kita cerita. Dan kalau orang tolak, orang tembak balik, saya tak boleh salahkan. So dalam bab ini kita kena berhati-hati. Kalau dia adalah kita kata benda yang menggembirakan hidup kita, cukup simpan untuk diri kita. Melainkan mungkin kalau kita perlu, kita sampaikan. Tapi kalau kita rasa benda tu akan membawa benda yang implikasi yang tak betul, tak perlu ceritakan. Sebab mimpi-mimpi sebegini hanya orang yang pernah mengalaminya yang tahu. Dan kita tak akan lupa. Saya mimpi ni long time ago, masa saya kecil lagi. Saya tak pernah lupa. Sampai sekarang, mimpi lain semua saya lupa. Mimpi tu jelas kelihatan sampai sekarang. Dan mungkin bagi siapa yang pernah lihat, bila anak saya juga ada menceritakan itu juga mimpi yang sampai sekarang tanya the same thing, dia akan ulang benda yang sama, dia tak lupa benda tu. Dan moga-moga Allah ulangkanlah lagi benda-benda sebegini. Itu adalah benda yang momen yang paling happy. Tapi saya tak ceritakan pada sesiapa, melainkan pada mungkin someone yang saya rasa saya nak ceritakan benda-benda begini, sebab kerana perkara-perkara sebegini. So semua ni kena faham lah. Okay, itu dalam bab ni. Kita lanjutkan kepada bab yang kedua, iaitu chapter yang seterusnya. Ibn Hajar dia menceritakan tentang tips menjaga kesihatan perubatan ta'un. Dia tak ada. Saya kalau cerita pasal ni, saya akan terasa macam dia ada rasa. Sekejap, saya ni balik live untuk Instagram. Dia, of course, kalau kita cerita pasal ni, kita akan rasa sedih lah, terharu. Sebab why? Kita akan tertanya-tanya kenapa, apa makna dia. Wallahu alam, moga-moga ada kebaikan dia, dan moga-moga insya-Allah kita harapkan semoga Allah berikan kebaikan dan ampunkan dosa-dosa kita semua. Okey, tips kesihatan yang Ibnu Hajar tekankan dalam bab ni, iaitu dia kata kalau orang yang ada ta'un ni, dia kena keluarkan cecair berlebihan dalam badan dia, kurangkan makanan, jangan banyak bersenam, bergerak, jangan jauh daripada toilet sebab dia mungkin akan selalu buang najis, kena kuarantin, dan kurangkan terdedah pada udara-udara yang tercemar. Jadi Ibnu Hajar dibawakan tips-tips ta'un dan daripada Ibnu Sina dan doktor-doktor zaman lain, dan dia blame lah beberapa doktor di Mesir ketika itu yang tak mau applykan tips-tips yang betul ni. Jadi dia kata jangan campurkan pesakit ta'un ni yang sihat dengan yang tak sihat. Okey, dalam isu penyakit yang berjangkit ini, Ibn Hajar sebut ada 4 mazhab. Pertama mazhab yang kata penyakit ni berjangkit secara natural. Ini orang-orang yang tak beriman lah. Bagi dia sains semata-mata. Maksudnya kalau sains tu boleh explainkan macam mana bakteria itu, virus itu masuk ke sini, kemudian berkembang, berpecah daripada di mana dia datang, itu iman dia. Sebab itu apa yang dia boleh nampak. Tetapi dia tidak beriman, ada kuasa-kuasa tadbir-tadbir yang menggerakkan benda-benda tu semua. Yang itu tak boleh nampak dengan teleskop ke, tak boleh nampak dengan mata Superman pun tak boleh nampak.
Yang ini mazhab orang yang tak beriman, orang-orang ateis, orang yang hanya berpegang kepada sains semata-mata. Yang kedua, penyakit boleh berjangkit dengan perintah daripada Allah, dan dia sentiasa ada pada penyakit berjangkit. Ini mazhab Islam juga, tetapi Ibn Hajar kata marjuh, yang tak kuat. Yang ketiga, penyakit boleh berjangkit tetapi tidak secara semula jadi. Sebaliknya, dengan kebiasaan yang Allah telah tetapkan sebagaimana kebiasaan api membakar sifat dia. Namun boleh terjadi sebaliknya, rare, iaitu macam kisah api dia membakar, tapi Allah tak izinkan api membakar Nabi Ibrahim, maka tidak terbakarlah Nabi Ibrahim. Okey, yang itu pandangan ketiga. Dia kata pandangan yang popular, akhirnya i'tiqad akidah yang agak popular. Pandangan keempat yang dipilih oleh Ibn Hajar, penyakit ni berjangkit tetapi dia bukan secara semula jadi, namun dia berjangkit kalau serasi dengan apa yang dia nak jangkiti sesuai dengan ketetapan Allah. Mesti kena ada keserasian yang menjadi asbab untuk menjangkitkan penyakit tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu dia kata ramai orang yang tidak terjangkit dengan penyakit berjangkit walaupun telah bersentuhan ataupun bercampur. Berdasarkan, kalau kita tengok, kadang-kadang manusia ni Allah jadikan antibody dia kuat. Jadi ada kalanya dia tidak terjangkit, macam dalam kisah wabak Black Death tu, ataupun kita kata yang wabak maut tu, maut hitam, yang kita kata tadi tu korban beratus juta manusia pada abad belasan tahun dulu ni. Ada juga dalam 2% manusia yang bercampur dengan mereka ni tak terkena, yang mana dikatakan mereka ni ada antibody yang strong yang menolak daripada jangkitan tersebut. Ni semua antibody ni semua adalah apa yang Allah telah berikan. Bila tak ada keserasian penyakit tu untuk nak berjangkit, maka tak berjangkit lah. Tak berjangkit, walaupun sepatutnya dia berjangkit, tetapi dia tak berjangkit kerana Allah telah menjadikan begitu. Kalau nak berjangkit, mesti kena ada, mesti kemungkinan antibody dia kurang, lemah lagi daripada bakteria ataupun virus tersebut. Dalam hadis beritahu la yu'di syai'un syai'a. Okey, kemudian Ibn Hajar pun teruskan lagi dengan adab berkaitan mereka yang ditimpa ta'un dan penyakit lain. Okey, dia ada 4 adab yang dibicarakan. Ini kita boleh bincangkan secara ringkas. Yang pertama, bila mana kita ni telah ditimpa penyakit ta'un ataupun any penyakit yang lain, yang janganlah lupa yang pertama sekali kita berdoa kepada Allah, minta kesihatan dan dijauhkan penyakit. Dalam Quran Allah beritahu, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Allah minta supaya kita doa kepada Allah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan, Nabi SAW berkata kepada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, akthir minad du'a bil afiyah. Wahai Ibn Abbas, perbanyakkanlah doa mohon kesejahteraan. Termasuk kesejahteraan yang adalah kesihatan. Dalam hadis riwayat Ibn Majah yang ada sedikit kalam, ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdal min Allahumma inni as'aluka al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Tak ada satu doa pun yang Nabi bagi tahu doa yang lebih baik buat seorang hamba tu daripada doa, ya Allah, aku memohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan di akhirat definitely bila mana kita terselamat daripada azab kubur. Di dunia ni pelbagai kesejahteraan lah, kesihatan antara nikmat yang terbesar sekali. Adab yang kedua, kita kena bersabar dan reda dengan ujian dan ketetapan Allah. Sabar dan reda ini, reda lebih mantap. Sebab sabar ni boleh jadi kita sabar fizikal tapi hati kita tak reda. Tetapi reda ini mesti disertai dengan rela, pasrah, hati itu sendiri rela dengan ujian dan ketetapan Allah bagi. Kalau kita sakit, kita tak kata kenapa aku yang kena, aku tak buat apa pun, apa salah aku, kenapa aku diuji. Tak. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sebut, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan uji dia. Kan dalam hadis riwayat Ahmad lagi Nabi SAW sebut, idza ahabballahu qauman ibtalahum faman sabara falahu sabr. Kalau Allah suka pada sesuatu kaum itu, Allah akan uji dia, dan siapa yang bersabar maka dia akan mendapat ganjaran daripada bersabar tersebut. Allah bila mana uji kita, dia nak supaya kita bersabar
supaya kita dapat pahala. Dan pahala tersebut kalau kita boleh nampak, dia tak terhitung. Wabashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pesan dalam surah Al-Baqarah, bagi tahu berita baik kepada orang yang bersabar ini. Kalau orang yang bersabar ini orang yang bila mana diuji, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau kita, bukan semestinya kematian je kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita diuji, kita dengar apa-apa musibah sekalipun, termasuk sakit, hilang barang, apa sekalipun, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata orang sebegini akan mendapat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka ini akan mendapat pahala yang tidak terhitung banyaknya. Sebab tu dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW beritahu inna 'udmal jaza' min 'udmil bala. Sesungguhnya ganjaran yang besar itu bersama dengan ujian yang besar. Kalau kita diuji lebih banyak, hakikatnya Allah nak kebaikan kita di akhirat kalau kita pass the test. Kalau kita boleh bersabar dan dapatkan ganjaran tersebut. Sebab tu para anbiya, Nabi bagi tu adalah manusia yang diuji paling dahsyat. Semua jenis ujian dia dah rasa. Nabi SAW diuji, dihalau, dikeluar dari rumah, dibaling, dicederakan, dilukai, dihina, dicaci, difitnah, apa sahaja sekalipun, lapar, kemiskinan, ujian yang dahsyat, maha dahsyat. Kematian anak-anak semua dalam sepanjang hidupnya, kecuali Fatimah. Semua anak Nabi SAW, musibah mana yang lebih sakit bagi seorang ibu dan ayah daripada kehilangan anak-anaknya ketika mana dia masih hidup. So bersabarlah sebagaimana sabar Nabi Ayub AS. Allah puji Nabi Ayub ni, diuji dengan sakit teruk yang kita baca kisah dalam Al-Quran. Dalam tafsir pun ada beritahu, ada sebutkan pandang bagi dia uji sampai 18 tahun, diuji sampai sakit-sakit tu buatkan family dia banyak yang lari. Daripada dia kaya jadi miskin. Tetapi bila bersabar, Allah puji, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Sesungguhnya kami mendapati bahawa dia adalah hamba yang bersabar, senikmat-nikmat, sebaik-baik hamba. Allah puji sebaik-baik hamba. Apa lagi kalimah pujian daripada Tuhan Rabbul Alamin yang lebih baik daripada itu. Jadi jangan bersedih. Even dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bagi tahu tak ada satu ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Apa sahaja ujian yang menimpa kita ni, apa bentuk kesakitan, sedih, apa sekalipun, walaupun dengan duri yang kecil itu kita terpijak, sakit, luka, itu akan menjadi kafarah kepada dosa-dosa kita. Apatah lagi kalau kita diuji dengan sakit yang lebih besar. Lebih besar sakit kita, lebih besar pahala. Sebab tu kalau kita renungkan, kenapa sakit-sakit yang kita tengok certain orang yang mati, macam kita kata lemas, hentakan, terbakar, apa lagi ni, taun, termasuk dalam syahid. Bila kita renung, ni semua kematian yang mengerikan. Semua kematian yang kita tak sanggup nak mati macam tu. Kan? Kalau saya tanyalah kepada hadirin semua, kalau diberi pilihan nak mati macam mana? Kita akan kata mati biasalah, mati bila kita dah tua macam tu lah. Siapa nak pilih? Aku nak pilih mati secara lemas, tak apalah, atau aku nak mati gantung. Siapa nak pilih kena tembak? Kematian yang ini, kematian yang mengerikan, yang mana kematian perlahan. Orang yang lemas, betapa seksanya dia tak boleh bernafas. Sampai kita, macam mana kita boleh bayang kalau kita tak boleh bernafas, seksanya. Ini semua kematian yang mengerikan. Sebab tu dia menjadi satu kafarah, mendapat pahala lagi. Allah ni maha pemurah, dia bagi pahala syahid bagi orang-orang yang, orang mukmin yang meninggal dalam keadaan yang mengerikan sebegini. Sebab tu kalau orang tanya kepada saya, adakah COVID ni kita nak kiaskan kepada taun, saya kata lebih baik kita kiaskan kepada orang yang mati lemas. Itu pun kita kaji dulu. Sebab tak boleh, sebab taun ni dia ada sifat dia. Semalam kita dah bagi tahu dia ada kelebihan syahid dia tu, antara illah dia Allah sebut dia ada luka-luka dia yang teruk, dia lebih ngeri, dia lebih dahsyat luar dan dalam keperitan dia tu. COVID-19 ni dikhabarkan dia menyerang
saluran pernafasan kita, paru-paru kita yang membuatkan kita sukar untuk bernafas. Mungkin itu kita boleh lebih kiaskan kepada orang yang mati lemas. Dalam kata, tapi itu kita perlu kajian dan perlukan inilah perbincangan dengan para doktor, dengan para alim ulama kita semua ni. Okey, dan yang ketiga, adab yang ketiga iaitu kita kena bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah, kita sentiasa menganggap bila mana kita diuji dengan musibah, Allah menghendaki kepada kita kebaikan yang kita tak nampak lagi sekarang. Masa ni kita muhasabah, kita ni begitu kerdil. Kita ni sekuat mana pun, kita sekaya mana pun, kita Allah uji kita dengan makhluk yang kita tak boleh nampak dan tak boleh rasa ni. Gone. Habis. Macam mana bengis kita, macam mana power kita, macam mana angkuh kita, macam mana kuat kita, macam mana besar otot kita, macam mana apa banyak harta kita sekalipun, kena yang ni, subhanallah. Gantunglah kepada Allah, muhasabahlah kepada Allah. Kita kena selalu bersangka baik kepada Allah. Dan sebaik-baik sangka baik adalah daripada zikir Sayyidul Istighfar. Kan dalam Sayyidul Istighfar, siapa yang faham makna dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Wahai Tuhan kami, tak ada Tuhan melainkan Engkau. Allahumma rabbi la ilaha illahu la ilaha illa ant. Tengok, dia tak boleh baca separuh-separuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Kau telah menciptakan aku adalah hamba kamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Aku akan cuba berpegang pada janji aku, taat kepada kamu semampu aku. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Aku berlindung daripada-Mu atas segala kejahatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alai. Aku mengiktiraf nikmat yang Kau berikan kepada aku. Wa abu'u laka bi dhanbi. Dan aku mengiktiraf dosa-dosa aku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ampunkanlah aku, tak ada siapa yang boleh mengampunkan aku melainkan Engkau. Ni zikir yang mengandungi penuh sangkaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Adab yang keempat, kita menziarahi pesakit. Tapi dalam kes-kes wabak yang dihalang, tak digalakkan untuk kita dekat dengan orang, tak perlulah seolah-olah kita menjangkitkan penyakit kepada orang tu pula, ataupun mendedahkan kita kepada sakit. Yang ini kita elakkan. Macam dalam musim-musim ni, janganlah pergi, kita pun tak tahu kita mungkin ada penyakit tu, kita pergi ziarah orang yang tak bersalah, jadi orang tu yang kena sakit. Tapi umumnya kalau ada sakit-sakit lain yang tidak berjangkit sebegini, menziarahi pesakit ni antara hak Muslim yang sangat dituntut. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bagi tahu haqqul muslim 'alal muslim sit, iaitu hak Muslim ke atas Muslim lain itu ada 6. Salah satu Nabi kata, idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka kamu ziarah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bagi tahu orang yang menziarahi pesakit ni akan diselawatkan oleh para malaikat sebanyak 70,000 kali. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bagi tahu siapa yang menziarahi pesakit seolah-olah dia menempah tempat dia di syurga, dia beli tiket dia untuk pergi ke syurga. Harap-harapnya tiket tu tak tercicir tengah jalan ataupun tak rosak apalah. Jangan rosakkan dengan dosa dan nifak kita ni. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Ashabus Sunan, Ibnu Hibban, Nabi SAW ajar kepada kita satu doa. Siapa yang menziarahi seorang yang sakit, yang selain daripada mati, dan kalau dia doakan, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyushfiyak. Kita, ya Allah, aku mohon kepadamu yang maha agung, Tuhan pemilik kepada arasy yang agung, untuk menyembuhkan kamu. Nabi bagi tahu melainkan pesakit itu akan disembuhkan. Tapi of course mesti ada syarat, sebab doa kita ni adakah makbul ataupun tidak. Jangan buat benda-benda yang menghalang doa kita daripada makbul. Jadi begitu doa, kenapa doa aku tak makbul? Tengok kita makan riba. Orang yang makan riba ni dia mendeklar perang dia dengan Allah. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah sebut dalam Al-Quran, orang-orang yang tak mampu meninggalkan riba ini, dia telah mengizinkan untuk berperang dengan Allah. Macam mana Allah nak makbulkan orang yang nak menjadi musuh Allah? Jadi jangan buat asbab-asbab yang menghalang doa-doa kita ni. Kalau insya-Allah kalau kita tak buat asbab-asbab tu, insya-Allah doa kita buat apa yang Nabi SAW pesan, tak ada siapa yang boleh menghalang doa tersebut. Itu adalah janji Allah dan Rasul. Okey, kita dah sampai kepada penutup yang akhir sekali. Dalam penutup daripada kitab Ibnu Hajar ini, Ibnu Hajar dia cerita dalam sekitar 10 muka surat tentang peristiwa-peristiwa ta'un yang berlaku dalam sejarah. Berpuluh-puluh kisah yang Ibnu Hajar ceritakan
dalam peristiwa sejarah, tapi dia kata 5 peristiwa taun yang paling besar dalam sejarah Islam. Dia kata yang pertama pada yang dikatakan taun Shiraweh yang berlaku di Madain di Iraq pada zaman Nabi SAW tahun ke-6 Hijrah. Masa tu telah membunuh ramai orang-orang Parsi. Taun Amawas di Syam pada zaman Umar bin Khattab yang bunuh sekitar 25 hingga 30 ribu orang. Taun Al-Jarif yang berlaku di area Kufah berlaku sekitar tahun 50-69 Hijrah. Dan ada taun Fatayat. Taun Fatayat ni maksudnya girls, perempuan muda. Taun Fatayat ni berlaku pada tahun 87. Ketika itu sebab apa dipanggil taun Fatayat? Sebab nak jadikan cerita ramai yang mati orang perempuan muda-muda. Yang tua-tua masa tu tak mati pula. Dan dia berlaku di Samarkand dan di Balkh di Uzbekistan. Di Samarkand. Samarkand ni sepatutnya dalam bulan 3 ni saya ada jemputan lah untuk pergi ke sana, tapi tak dapat pergi ke sana, ke Samarkand. Jadi Samarkand ni ketika itu berlaku taun Fatayat yang telah membunuh setiap hari lebih 6,000 orang mati. Sampai penduduk duk sibuk, maksud dicerita penduduk duk sibuk ke bumi jenazah. Ada yang muntah-muntah, muntah darah, muntah cacing. Ada manusia masa tu dah mula panik, manusia pun bertaubat, banyak bersedekah, banyak yang ngaji, yang buang arak, dia buang balik alat-alat muzik yang ada masa tu. Sampai ke di Samarkand je, dalam tempoh sebulan, Ibnu Hajar beritahu 236,000 orang mati. Subhanallah, dalam tempoh sebulan. Dan tahun ni asalnya dia bermula di Turkistan yang kemudian merebak ke Kashgar dan kemudian dimasuk ke Samarkand. Ni antara satu wabak yang besar pada ketika itu. Dan di Mesir juga pernah berlaku banyak kali, yang mana sampai setiap hari berlaku kematian sampai mencecah 10,000 orang mati. Subhanallah, 10,000 orang mati setiap hari. Can you imagine that? So dalam bab ini sebenarnya ada terlampau banyak kisah kisah-kisah taun yang Ibnu Hajar ceritakan. Dan saya tak pasti adakah kalau kata semua nak saya bacakan sikit tentang taun, kisah-kisah taun ni, saya sebutkan sikit peristiwa-peristiwa taun yang berlaku pada zaman Ibn Hajar ni. Okey. Saya ceritakan sikit lah apa yang ditulis di dalam buku ni. Okey, selepas daripada apa yang saya sebut ni, dia kata ada tahun yang dia kata pada tahun 87. Ini kita kata tahun Fatayat tadi. Sebab apa tahun Fatayat ni ramai gadis-gadis muda mati. Kemudian tahun Ashraf, dia kata berlaku di Wasit hatta qila fi, sampai dikatakan ni banyaklah tahun cerita ni, banyak sangat. Sampai pada zaman Daulah Abbasiyah pada tahun 34 berlaku tahun di Rai. Rai sekarang ni berada di Tehran. Kemudian tahun berlaku di Baghdad, berlaku yang teramat banyak sangat berlaku, yang saya nak cerita pun terlampau banyak dicerita kat sini. Tapi begitu dahsyatlah sampai nak cerita sampai pada tahun 100 sampai tahun 145 atau 55 dekat Mesir, setiap hari mati 1,000 orang. Sangat-sangat banyak. Kemudian dia kata tahun pada berlaku di Damsyik pada tahun 169, yang mana ketika itu penduduk dia ada sekitar 500,000. Daripada kesan tahun tu, daripada 500,000 tu mati semua, kecuali tinggal 3,500 orang sekitar tu sahaja daripada 500,000 penduduk Damsyik masa tu. Subhanallah, dahsyat. Kalau kita baca cerita-cerita macam ni, wabak-wabak ni berlaku pada zaman dulu ni terlampau dahsyat, yang sangat banyak ada diceritakan pada bab-bab yang akhir ini.
dia pun pindah kepada tahun seterusnya yang menceritakan tentang sangat banyak taun tersebut. Jadi semua wabak berbahaya. Kita minta semoga Allah pelihara kita daripada wabak-wabak yang mengancam nyawa kita sebegini. Kita minta insya-Allah moga Allah mengangkat wabak ini daripada kita semua. Baiki diri kita, sebab kadang-kadang sekiranya wabak ini adalah merupakan azab daripada Allah, kita mesti, Nabi SAW semalam kita dah bagi tahu wabak ini, azab Allah ini halal bagi kita jika maksiat tu dah berleluasa, bila zina dah berleluasa, bila riba itu dah berleluasa, maka Allah boleh mengazab kita dalam apa sahaja bentuk, kan? Jadi kita berdoa kepada Allah semoga taubat kepada Allah, baiki diri kita insya-Allah. Sebab dalam kisah Ibnu Hajar pun ada cerita masa zaman wabak ta'un fatayat tu berlaku. Ada seorang tu dia bila dia dah kena ta'un, tiba-tiba dia insaf, dia buang alat-alat muzik dia buang arak semua yang dia ada dalam rumah dia. Masya-Allah, selepas tu tiba-tiba dia sembuh. Wallahu alam, ini semua kuasa Allah, yang Allah boleh sembuhkan siapa yang dikehendaki. Dan moga-mogalah insya-Allah, moga Allah ampunkan kita semua, dan moga-moga Allah mudahkan semua urusan kita di sini. Jadi insya-Allah, kalau di akhir sesi soalan ni kita tengok kalau ada sebarang soalan, ada siapa-siapa nak tanya sikit soalan. Alhamdulillah hari ni kita tak selama semalam, tapi boleh tahan juga 1 jam, lebih kurang 1 jam setengah juga. Okay. Okay, saya perasan live di Insta cepat sikit daripada live di Facebook. Jadi siapa yang boleh tanya ni, dia sempat di Insta lah kot. Ada orang tanya macam mana saya nak rajin membaca. Saya ada beli buku tapi nak baca tu malas. Okey, Dr. Aidil Firdaus, masya-Allah, jazakallahu khair. Dr. Aidil semalam ada bagikan pandangan beberapa komen yang baik berkait dari segi istilah perubatan. Saya sangat hargai. Dia tanya macam mana hukum solat jarak-jarak. Saya jawab ni dua dulu. Tengok soalan awal tadi dah lupa. Saya ni pelupa orang je. Apa soalan pertama tadi? Macam mana nak rajin membaca. Membaca ni memerlukan kepada, memang kita, sebab apa, kita punya keluarga sebenarnya kita tak dididik dengan budaya membaca. Banyak daripada kita ni dididik dengan hiburan, kan. Tengok macam mana kita didik anak kita. Anak kita daripada kecil kita hiburkan dia dengan handphone. Umur 2 tahun menangis, nak diamkan dia apa? Nak ambil Didi and Friends. Tengok Didi, besar sikit bagi tengok Upin Ipin. Itulah yang dia suka. Dan rumah kita sendiri tak ada suasana tu. Kalau rumah kita kecil, duduk kat ruang tamu, apa yang ada kat ruang tamu selain TV? Dan TV pula open berjam-jam. Dan jiwa kita dah tertarik kat situ. Susah. Tapi kalau kita hidangkan, kita biar suasana dekat ruang tamu tu, biar tempat-tempat buku, daripada anak-anak kita daripada kecil, kita build karakter, maka insya-Allah budaya tersebut boleh dipupuk lah. Jadi nak membaca ni, saya faham dia bukan mudah, tapi kita kena ada disiplin, kita kena ada target, dan kena ada objektif kita buat. Dan kita jangan, ada orang dia jenis nak baca banyak sekaligus. Kalau dia rajin, alhamdulillah. Tapi ada orang dia nak membaca tu, dia perlukan kepada dia kena ada summary, dia kena buat, dia kena baca, orang Arab kata bitaan ni secara slow-slow, dikumpulkan faedah-faedah dia, build minat macam tu. Dan start daripada baca apa yang kita minat, apa yang kita nak tahu, kita manfaat, pupuk daripada situ. Kalau kita rasa susah pada diri kita, pupuk dulu anak-anak kita. Sambil tu anak pula dia belajar meniru, dia tengok apa yang mak ayah dia buat. Mak ayah dia main phone, anak dia pun nak main phone je lah, kan. Tapi kalau
dia tengok mak ayah dia selalu baca buku, insya-Allah lama-lama dia sendiri akan tiru. Anak-anak ni dia lebih minat. Jangan kita suruh anak, "Oi baca," kita pula pergi tengok TV. Itu tak kena. Okey. Soalan tentang solat jarak-jarak. Solat jarak-jarak tadi asalnya adalah tak boleh lah. Itu asalnya daripada segi hukum jamaah, dia tidak menepati saf. Dan apabila dalam keadaan sekarang ini telah dihalang daripada untuk berjemaah di masjid, mengakibatkan kerana faktor-faktor yang tertentu, maka secara umumnya tak diperlukan untuk berjemaah di luar. Tetapi kalau kita nak berjemaah, ada dalam situasi yang kita nak berjemaah dalam yang kita tak boleh nak hampir-hampir. Mungkin dalam bab ini diambil kira dari sudut fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang mungkin, iaitu dalam keadaan tak mampu untuk nak dirapatkan saf. Tapi itu hanya terpakai dalam situasi yang mendesak, macam kita di rumah, yang kita berjemaah di rumah sahaja. Tapi di rumah sahaja, kalau family kita semua selamat, tak ada masalah lah. Sebab duduk rumah pun anyway, kita memang duduk dekat-dekat pun dengan keluarga kita, maka duduklah dekat-dekat. Tapi kalau in case terpaksa dalam keadaan yang ni, maka dikategorikan sebagai takwa kepada Allah semampu mungkin sahaja. Dalam macam kita tiba-tiba kita solat, terputus, ada tiang ke ada apa, maka terpisah dalam keadaan yang mendesak begitu. Okey. Isu mimpi Mufti Taqi Uthmani tadi saya dah ulas dalam bab tadi. Okey. Bolehkah solat Jumaat dilaksanakan di rumah dengan keluarga lah? Dia kata tak cukup, tak boleh. Sebab ianya berkaitan dengan isu waliul amr. Di jamaah ni adalah solat Jumaat adalah syiar Islam, dilakukan di masjid. Jadi dia hanya dilakukan di masjid-masjid yang ditujuannya untuk nak menghimpunkan orang ramai. Jadi tak dilakukan solat Jumaat di rumah masing-masing. Tak boleh solat Jumaat ganti dengan solat zuhur di rumah. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujung rancangan, dan insya-Allah kalau ada kesempatan lagi kita akan berlive lagi. Insya-Allah doakan semoga saya diberikan kesihatan, saya dan keluarga semua diberikan kesihatan. InsyaAllah kita kongsikan lagi. Kita tak tahu berapa lama lagi kita akan termasuk dalam perintah kawalan ni lah. Jadi saya seronok juga boleh bersembang-sembang secara online begini. Bila Baitus Salam dibuka semula, Baitus Salam tak tahu, saya terpulang kepada dia punya organizer. Tapi mungkin organizer dia akan ikut apa yang kerajaan minta lah. Sebab kita patuh taat kepada pemerintah Islam kita, dan sekarang pun kita tak mahu ada risiko yang boleh risiko-risiko yang boleh menjangkitkan pihak. Mula-mula dulu dua minggu lepas kita seorang-seorang je cakap ke situ kan, dia rakam. Tapi mungkin kerana faktor kawalan keselamatan semakin ketat, maka tak diteruskan lagi buat sementara waktu. Okey. Ustaz boleh cerita sikit macam nak mimpi jumpa Nabi? Wallahu alam. Itu tak boleh diminta. Bila kita tidur ni, kita di luar kesedaran kita kan. Dan kita doa banyak-banyak pada Allah. Baca banyak hadis-hadis Nabi, baca pada pasal sifat-sifat Nabi. Biar kita rasa rindu. Dan bila kita rindu sangat-sangat, insya-Allah moga-moga Allah kurniakan kelebihan tu pada diri kita. Sebab benda ni kita boleh minta je, tapi wallahu alam. Dan kita kena baca hadis-hadis Nabi. Kita kena kenal Nabi SAW, baca Syama'il Muhammadiyah. Dan dia something yang susah nak di-describe. Tapi once kita mengalami dia, kita akan tahu. Dan bila kita compare dengan apa yang Nabi SAW
ataupun dalam hadis-hadis yang menggambarkan fizikal dia, maka insya-Allah, tapi keep it on yourself, sebab dia adalah pengalaman peribadi masing-masing. Dia bukan benda yang perlu kita hebohkan, sebab kalau kita hebohkan, dia akan menimbulkan mungkin tafsiran, takwilan yang pelbagai, yang mungkin betul, yang mungkin tak betul. Dia akan menimbulkan implikasi. Kita tak mau bila kita sampai ke orang akan anggap kita ni maksum, kita ni ataupun kita ni tak salah, kita ni mesti betul, kita ni diangkat lebih tinggi daripada tempat yang sepatutnya. Tak mau. Dia tak mau benda-benda macam tu berlaku. Dan sebab nanti manusia akan jadikan itu neraca kebenaran, which is not. Sebab saya dah ulang berkali-kali, mimpi bukan hujah. Dia hanya satu, kalau betul, cukup pada diri kita. So kalau kita nak cerita pada orang akan gunakan mi'yar, ataupun kita kata satu guideline. Dia akan tapis dulu. Dan tak semestinya orang yang benci pada kita tak akan kata apa yang kita mimpi itu betul. Jadi tak perlu. Sebab apa gunanya? Kita pun tak mau juga ada pihak lain menyalahgunakan peristiwa begitu. Jadi doalah pada Allah. Doa pada Allah. Dan kalau dapat, alhamdulillah, syukuri. Satu kebahagiaan besar. There are few mimpi yang saya tak lupa. Tapi saya tak nak cerita lah yang tu kan. Okey. Ada yang tanya, matan Baiquniyah adakah sesuai untuk beginner orang belajar mustalah hadis? Sesuai, sebab dia matan ni, Baiquniyah ni ada bentuk syair-syair, dan matan Baiquniyah ada lebih kurang dalam 30 lebih bait. Jadi sesuai untuk kita hafal dulu. Hafal matan Baiquniyah, dan kemudian sebab dia sikit, dia tak banyak, tapi definitely matan Baiquniyah untuk beginner, sebab dia tidak menyeluruh dalam pelbagai masalah. Bila dah hafal matan Baiquniyah, boleh upgrade kepada Alfiyah Suyuti ke. Alfiyah Suyuti ada lebih kurang 1000 rangkap, hampir 1000 rangkap, 1000 bait. Boleh try. Dia sebenarnya ulama suruh kita hafal matan ni adalah supaya dalam kepala kita. Bila ada dalam kepala kita, kita tinggal macam mana nak belajar untuk nak masak, nak luahkan dia. Itu penting, dan dia akan develop kita punya brain dan memori kita lah. Selain Ibnu Hajar, ada tak ulama lain yang pernah tulis tentang topik ta'un ini? Itu kena tengok video yang semalam. Video yang semalam tu ada menceritakan tentang permulaan. Kita sebut ada lebih 30 penulisan. Ada lebih 30 penulisan ulama, Ibnu Abi Dunya, Imam Suyuti atau Tajuddin As-Subki, yang tulis khas tentang ta'un. Tapi nak cerita pasal ta'un dalam kitab-kitab hadis, ada bab-bab yang spesifikkan tentang ta'un itu sendiri. Seronok tengok kita belakang, alhamdulillah. Itu kebahagiaan saya. Seronok. Macam mana nak padu menghafal Quran selalu? Kita akan padu bila mana kita selalu ulang. Kita selalu buat benda, kita akan mahir bila kita selalu ulang buat benda yang sama. InsyaAllah. But mesti kena buat dengan proper way, dengan cara yang betul. Bila kita buat dengan cara yang betul, maka InsyaAllah boleh. Baik, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, kita stop dulu. Dan InsyaAllah kalau ada rezeki, kita bertemu lagi pada masa yang lain. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada semua yang berkuliah online bersama pada malam ini. Moga-moga semua dirahmati Allah. Moga-moga Allah pelihara semua dalam lindungannya. Jadi terima kasih banyak-banyak lagi saya ucapkan. Macam mana, satu soalan, macam mana nak pupuk minat belajar hadis? Yang soalan tu, sebab itulah saya tulis buku terbaru saya yang akan keluar dengan karya Bestari, iaitu Ada Apa Dengan Kuliah Hadis. Saya tulis buku tu adalah untuk nak memupuk minat pembaca mengenali tentang pengajian hadis, dan juga
memupuk minat untuk belajar hadis. Sebab saya asalnya saya ada seorang, mungkin ada sebahagian daripada kat sini kenal anak didik saya, Safia Al-Fauzani. Dia tak tahu dia nak pilih nak belajar hadis ataupun dia nak belajar medik. Kita mak ayah dia dan saya teringinlah kalau dia boleh belajar hadis, sebab sangat jarang ada perempuan yang terror menghafal padu macam dia, yang boleh master Quran dan hadis betul-betul. Maksudnya dia, sebab Safia hafazan dia masya-Allah, ramai yang sedia maklum kan macam mana dia hafal Quran very detail. Nak tanya dia every kalimah-kalimah dalam Quran, dia boleh ingat baris, dia boleh ingat muka surat, dia boleh ingat ayat, dia boleh tolak tambah semua, dia boleh buat tunggang langgang semua, dia boleh buat ayat pendek-pendek juz 30 semua insya-Allah dia boleh buat. Dan saya nak digunakan kelebihan dia tu untuk Quran dan hadis, which is sangat-sangat jarang. Jadi dia tak tahu dia nak pilih medik juga, which is baik kalau dia boleh luangkan medik, tapi saya sukalah kalau dia boleh guna tempat yang jarang kelebihan itu. Jadi saya tulis buku ni, ada apa dengan kuliah hadis. Moga-moga dia minat untuk belajar hadis. Di situ saya coretkan pengalaman peribadi saya, apa bentuk-bentuk pengajian hadis dan tips-tips dan nasihat-nasihat saya secara peribadi. Jadi insya-Allah sepatutnya buku tu dah diterbitkan sekarang je lah, iaitu di Pesta Buku sepatutnya, tapi Pesta Buku kan cancel, dan kemudian bila mana ada perintah kawalan ni, kilang-kilang pun jadi slow sikit, jadi agak lewat sikit penerbitan ni. Tapi insya-Allah kalau tak ada arah melintang, bulan 4 kalau boleh diterbitkan, nantikan buku tu insya-Allah. Dan sesuai bagi orang yang minat hadis ataupun siapa yang nak bagi pada anak-anak dia, saudara-saudara dia, kawan-kawan dia supaya lebih bersemangat untuk belajar hadis. InsyaAllah itulah tujuan saya tulis tu, untuk nak menarik minat orang belajar hadis. So boleh dapatkan insyaAllah. Mohon bagi nasihat pada artis-artis atau orang yang masih tayang maksiat dalam keadaan wabak dan bala sekarang. Ittaqullah. Ini kita kena ingat hadis-hadis Nabi SAW bahawa bila satu kaum itu telah berleluasanya maksiat dalam satu kaum itu, maka istahallu azab Allah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah turun. Kita bukannya kita ingat musibah ni adalah tempat kita bersukaria, tapi kita muhasabah diri kita, tengok balik apa maksiat-maksiat yang kita lakukan. Banu Israel telah diazab dengan wabak ta'un kerana maksiat dan keingkaran mereka. Tak mustahil azab Allah boleh berulang pada masa sekarang, dan apatah lagi wabak ta'un ini Nabi SAW bagi tahu adalah wakhazu a'daikum minal jin, adalah tikaman musuh kamu daripada jin. Kalau kita tak ada that kind of antibody ya dari sudut batini, maksudnya dari sudut neraca syariat, daripada zikir-zikir pelindung macam tu semua, hati kita ni, rohani kita ni tidak penuh dengan agama Allah, maka kita khawatir mungkin azab Allah akan menimpakan kita. Sentiasa ingat Allah, muhasabah diri Allah sebelum terlewat, sebelum datangnya satu waktu yang kita tak akan mampu untuk nak paling ke belakang lagi. Masa tu menyesal pun tak ada guna. Manusia bila mana dia rasa dia dah makin dekat dengan ajal dia, masa itulah dia nak ingat kepada Allah. Masa tu kita akan menyesal betapa kurangnya amalan kita, betapa banyak maksiat yang telah kita pamerkan. Khususnya kalau nak buat maksiat, manusia ni tak terlepas daripada maksiat, janganlah pamerkan dan tayangkan kepada orang ramai. Nabi SAW sebut, kullu ummati, semua umat aku ini diampuni illal mujahirin, melainkan orang-orang yang menzahirkan terang-terangan maksiat dan dosa dia. Wallahu a'lam. Okay, jazakumullah khairan semua atas ilmu yang bermanfaat. Matan Baikuniah boleh dapat daripada internet. Ada yang tanya nak dapatkan Matan Baikuniah, internet banyak free version PDF, tak ada masalah. Okay, jazakumullah khairan. Saya tak mampu nak jawab semua persoalan. InsyaAllah kalau ada ke lapangan, kita akan bertemu lagi. Anak saya dah menanti-nanti, abah bila boleh keluar ni, dia dah tak sabar nak lari-lari kat depan ni balik. Okey semua,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.